Assalamualaikum. Start lah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan anugerah yang Allah Taala kurniakan kepada kita, sehingga pada pagi ini kita bertemu sekali lagi dalam siri kuliah kita yang dibawakan oleh PQDM, berbicara tentang macam mana kita nak memperbaiki diri kita, mengislahkan diri kita kepada jalan kebaikan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah kerana kita diberi kesempatan sekali lagi. Dan pada siri yang sebelumnya kita dah baca beberapa kitab. Terakhir kita baca tentang Ramadan, dalam bulan Ramadan baru ni, dan kita akan memasuki buku yang baru. Bila kita bincang, cadang dan fikirkan, maka saya mengambil keputusan untuk sama-sama kita baca tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana. Sebab kita mesti kembali kepada asas yang paling utama, iaitu Islam yang kita anuti dan kita imani ini bukanlah satu agama yang datang daripada ijtihad kita ataupun daripada kita rasa benda ni baik atau benda ni buruk. Islam yang kita anuti pada hari ini bukanlah kita fikirkan dia lalu kita buat seperti apa yang kita fikir. Sebaliknya, Islam adalah agama yang datang dari langit. Islam adalah agama yang mana kita menyerahkan diri kita untuk patuh dan taat kepada pemilik dan penguasa alam semesta, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha agung, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha berkuasa, dan Allah yang maha bijaksana telah memilih Islam sebagai agama yang dia redai. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diredai oleh Allah adalah Islam. Islam yang mana seorang hamba itu taat dan patuh kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan dia. Tetapi sifat manusia ni kita terbatas. Kita tunduk kepada Allah tapi kita tak tahu apa lagi tentang Allah Subhanahu wa taala, namanya, sifatnya, perintah-perintahnya, sehinggalah Allah yang maha agung lagi maha pengasih dan maha mengasihani mengutuskan seorang rasul, utusan dia, yang dia pilih untuk menerima wahyu darinya melalui perantaraan malaikatnya. Lalu Allah utuskan manusia ini menjadi rasul, utusan Allah kepada umatnya. Sejak daripada Nabi Nuh alaihissalam selaku rasul yang pertama, kemudian diiringi dengan rasul-rasul yang lain. Setiap rasul membawa mesej dari Allah, Tuhan, pemilik alam semesta kepada manusia.
Jadi Rasul menerima wahyu dan umat beriman kepada Rasul dan beramal dengan wahyu yang disampaikan. Itulah flow dia. Carta alir macam mana agama Islam sumbernya datang dari Allah, disampaikan kepada Rasulnya, utusan Allah melalui perantaraan malaikat, dan Rasul ini mengajarkan syariat kepada umatnya. Semua Rasul macam tu. Jadi semua umat wajib mengikuti Rasulnya. Begitulah kita juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utuskan untuk kita seorang Rasul yang namanya Muhammad bin Abdullah. Baginda menerima wahyu dari Allah sejak daripada wahyu pertama di Gua Hira. Setelah itu baginda terus menerus menerima wahyu selama 23 tahun. Lalu Nabi SAW selama 23 tahun menyampaikan syariat Allah kepada umat. Zaman tu sahabat-sahabat Nabi lah. Mereka hidup dengan Nabi. Mereka melihat apa yang Nabi buat. Mereka mendengar apa yang Nabi ucap. Mereka bermusafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka adalah generasi yang terbaik, yang mana mereka mengamalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Dan mereka berusaha untuk menepati apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Dan mereka menghindarkan diri daripada melakukan dalam agama apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana maksud daripada agama Islam adalah mentaati Allah, dan perintah Allah hanya dapat kita lakukan melalui jalan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterikatan seorang hamba dengan Tuhannya mesti dinilai melalui kepatuhan dia kepada utusan Allah. Kerana utusan Allah inilah perantara yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada hamba-Nya. Kita tak bukan semua orang. Allah Ta'ala tak kurniakan wahyu ni kepada semua orang melalui secara langsung. Tidak. Tetapi perantara rasul-rasul utusan Allah inilah yang menyampaikannya kepada kita. Jadi menjadi satu tanggungjawab kepada kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah untuk pertama beriman kepada rasul utusan Allah. Yang kedua, memahami perintah-perintah yang diperintahkan dan larangan-larangan yang telah ditetapkan, untuk kita meninggalkan apa yang dilarang, untuk kita mengamalkan apa yang diperintahkan. Dan juga yang ketiga, menjadi tanggungjawab untuk kita meneliti kehidupan Nabi kita sejak daripada awal sampailah akhir. Mana saja yang bersifat syariat yang bukan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikut perintah tersebut. Kita ikut syariat tersebut. Yang ni kita namakan sunnah. Sunnah Nabi ni apa saja yang disandarkan kepada Nabi. Sama ada perkataan, perbuatan, ikrar, atau sifat Nabi secara akhlaknya, atau sifat Nabi pada fizikal tubuh badannya, semua benda yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Jadi apa yang Nabi ajar kepada kita, apa yang Nabi contohkan kepada kita, itulah dia syariat, dan itulah dia contoh, dan itulah dia amalan yang paling diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hadis yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang baik. Allah Taala kata dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada bagi kamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang baik.
Dan Nabi kata, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tak suka kepada sunnahku, maka dia bukan dari kalangan umat. Justru muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sahabat-sahabat PQDM dan semua yang mendengar, sejak daripada awal dulu kita senantiasa kempen, kita ni nak ikut Nabi, ikut Nabi, ikut Nabi. Inilah dia. Dan bukan semestinya kita menggelarkan kita ni geng sunnah baru nak ikut sunnah. Saya bukan geng sunnah, saya tak nak ikut. Bukan. Saya geng sunnah, saya nak ikut Nabi. Tak. Menjadi kewajipan semua orang yang beriman kepada Allah mengikuti sunnah Rasul utusan Allah. Tanpa kira dia ni geng mana. Asal nama dia Islam, wajib bagi dia ikut Nabi. Kerana dia terikat dengan dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia terikat, kita semua terikat dengan dua kalimah syahadah. La ilaha illallah maknanya kita beriman kepada Allah. Muhammadur Rasulullah, kita mengikut syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Sebab tu kalau kita faham lagi, bila kita mati nanti, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, moga Allah panjangkan umur kita dan jadikan kita hidup dalam kebaikan. Tapi bila seorang hamba tu mati, bila masuk kubur, soalan pertama yang akan ditanya oleh malaikat. Soalan pertama apa dia? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Habis soalan tu ditanya, datang pula soalan yang kedua. Wa man nabiyyuka? Siapa pula nabi kamu? Maka soalan yang ketiga, wa ma dinuka? Apa agama kamu? Merujuk kepada perintah Allah dan juga Rasul. So kita ni bila kita kembali kepada Allah, Allah Ta'ala akan tanya kita, Tuhan kamu siapa dan bagaimana hubungan kita dengan Nabi kita. Kalau orang tu dia ikut Nabi, insya-Allah dia boleh dapat Nabi tu, aku Nabi Muhammad lah. Tapi kalau orang zaman hidup dia ni dia tak nak ikut Nabi, dia buat ikut benda pelik-pelik, kita bimbang. Nanti sampai soalan tu ditanya, dia tak boleh jawab Nabi tu, Nabi Muhammad adalah Nabi dia. Sebab selama dia hidup, dia tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mengikut syariat Nabi. Maka bertambah kewajipan kita untuk kita kenal Nabi kita, untuk kita tahu kehidupan dia, untuk kita ikut ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Tambahan lagi pula, kalau kita tengok bab salat, Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu tengok aku salat. Nabi bagi tahu kepada sahabat. Tapi itu menunjukkan bahawa hari ni bila kita kena salat, salat kita mesti sama dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga kata litakhudhu anni manasikakum. Ambillah hajimu daripada aku. Memberi kefahaman kepada kita, haji kita hari ini mesti sama dengan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua amal ibadat hari ini, puasa baik, solat baik, zakat baik, apa jua yang kita lakukan dalam kehidupan beragama mesti sama dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Inilah yang menjadi kempen kita sepanjang masa. Dan inilah yang menjadi satu tanggungjawab kepada semua para ulama-ulama, asatidah dan penuntut ilmu, untuk kita semua menjadi duta-duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan mesej kepada umat apa yang telah Nabi sampaikan kepada sahabat, menyampaikan kepada umat apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama yang sebenar adalah ulama warathatul anbiya, mereka yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada umat apa yang Nabi ajarkan kepada sahabat.
Jangan pula kita jadi sebahagian orang yang mana hari ini mereka kata dia sayang kepada Nabi, dia cinta kepada Nabi, tapi bila beramal dia tak ikut apa ajaran Nabi. Dia beramal tidak ikut ajaran Nabi. Dia ajarkan pula pengikut dia amalan-amalan pelik yang tidak disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak nak bagi motor hilang, dia tulis angka-angka dekat motor dia. Padahal Nabi tak ajar macam tu. Dia nak rezeki, dia buat macam-macam pula amalan-amalan yang tidak dicontohkan. Padahal Nabi tak ajar pun macam tu. Orang macam ni kita kena hati-hati dan kita kena elak. Jangan sampai mengikuti pedoman dan petunjuk yang salah. Tengok ustaz tu bagus, tapi bila dia ajar, dia tidak ajar apa yang Nabi ajar kepada sahabat. Sebaliknya dia ajar amalan wali-wali, amalan pelik-pelik yang sebenarnya mungkin dia sendiri yang buat, tapi dia sandarkan kepada golongan ulama. Akhirnya pengikut dia menyimpang daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita bercadang untuk baca perihal kehidupan Nabi. Hadis-hadis yang berkaitan dengan wuduk Nabi, berkaitan dengan solat Nabi, berkaitan dengan puasa Nabi, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan haji Nabi, berkaitan dengan tidur Nabi, makan Nabi, buang air Nabi, masuk tandas macam mana, baring waktu nak tidur macam mana, berkeluarganya, semua kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari-hari ni kalau boleh kita nak tahu, kita nak dengar, kita nak belajar dan kita nak ikut buat sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak? Jadi insya-Allah sahabat-sahabat PQDM semua, sahabat-sahabat PQDM semua, kita kumpul kawan-kawan kita, kita panggil kawan-kawan kita, kita share banyak-banyak bahawa kita ni nak menjadi duta-duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah ada satu buku yang kita akan jadikan dia sebagai silibus kita lah. Buku ni mungkin ada banyak versi sepertinya, tapi ada satu tajuk buku Al-Minah Al-Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah, penjelasan yang indah atau hadiah yang indah, penjelasan tentang sunnah-sunnah seharian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada buku ni, buku tentang kehidupan Nabi sehari-hari. Apa yang Nabi buat sejak daripada Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur balik. Apa yang Nabi buat semua sahabat-sahabat riwayatkan kepada kita. Jadi kita ni, kita nak dengar dan kita nak faham dan kita nak ikut. Kita nak ikut. Kalau boleh kita ikut sama tu alhamdulillah. Sampai kepada doa. Hari ni ramai orang nak doa, tapi doa dia tak ambil doa yang Nabi. Dia rasa doa Nabi tu tak ada kaitan dengan dia. Jawapannya salah. Nabi ni waktu dia mengajarkan sesuatu, dia bukan mengajarkan untuk dirinya. Apabila Nabi SAW apabila dia mengajarkan kepada umat tentang sesuatu, maka dia mengajak manusia beriman atau beramal dengan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Nabi buat itulah yang terbaik di sisi Allah. Okay? Nabi bukan buat untuk orang ikut dia semata-mata tak. Tapi Nabi ni contoh teladan buat umat dalam menjadi hamba kepada Allah. Jadi apa yang Nabi buat itulah yang terbaik. Hatta kalau sampai ke tahap Nabi tidur Nabi itulah yang terbaik. Kalau Nabi tak puasa Nabi itulah yang terbaik. Kalau Nabi berpuasa pula, puasa Nabi itulah yang terbaik.
Sebagai contoh, orang solat malam dia tak nak tidur. Dia solat daripada isyak sampai sambung sampai subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dulu isyak, lepas isyak Nabi tidur. Lepas tidur Nabi bangun pula qiyamul lail. So tidur tu menjadi satu sunnah. Bukan sekadar bangun sembahyang qiyam tu, tidur tu jadi satu sunnah. Sehingga antara orang yang qiyamul lail dia qiyam tak tidur dengan orang yang qiyamul lail tidur lebih baik. Nampak tak? Bukan sebab tidur tu lebih baik kerana tidur tak. Tidur tu lebih baik kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan dia. Yakni selepas isyak tidur dulu, kemudian bangun qiyamul lail. Kalau dia tak mampu, dia nak salat dulu, kemudian dia witir, kemudian dia tidur, boleh juga. Cuma kita nak sebutnya yang terbaik adalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para sahabat dulu dalam bab ikut Nabi ni sungguh, Allahu Akbar, sungguh-sungguh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca beberapa mukaddimah berkaitan dengan ni. Okay. Baik, kata pengarang buku ni, dia kata tujuan dia buat buku ni kenapa? Ada dua pendorong dia kata untuk dia tulis buku. Pertama, kerana dia sedih bila orang tak kenal Nabi, orang hina Nabi. Dia sedih. Terutamanya orang kafir. Orang kafir dia tak tahu Nabi ni macam mana. Jadi penulis kita ni, dia nak gambarkan Nabi ni, kehidupan dia daripada awal sampai akhir macam ni, supaya orang tahu indahnya, agungnya Nabi kita dan indahnya amalan dia. Jadi pertama ni dia buat buku ni untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada disakiti atau dihina atau dicerca. Sebab tu kita juga, bagi orang Muslim, Islam juga, bila kita menghidupkan sunnah dan kita ajar sunnah Nabi ni, kita bela amalan Nabi. Kita mesti jadi pembela kepada sunnah Nabi. Pembela macam mana? Hari ni ada orang Islam sendiri, oleh kerana dia jahil tentang sunnah Nabi, dia hina sunnah. Ada orang kata akad takbir macam ni macam Batman, dia kata. Tuan-tuan pernah dengar tak ada orang cakap macam tu? Dia duk akad takbir macam ni biasanya. Lepas tu dia kata macam Batman, angkat separuh je. Dia cakap Batman angkat separuh tu kan, takbir kan, takbir dia cakap. Takbir macam Batman, dia kata. Orang cakap ni, orang mengajar dalam masjid, kuliah masjid. Sehingga kita kata, dia tak tahu ke yang angkat separuh bahu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang hina bersedekap dekat dada. Dia hina orang ni, Allahu Akbar atau Allahu Akbar, letak dekat dada, tidak dekat perut, tidak bawah pusat. Dia hina perbuatan letak dekat dada. Padahal perbuatan letak dekat dada ni ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buat. Macam-macam lagi lah. Ada orang sampai menghina perbuatan-perbuatan sunnah kerana mereka jahil tentang sunnah. Jadi bila kita baca buku ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, penulis ni kata tujuan utama dia memperkenalkan sunnah Nabi kepada masyarakat umum ni adalah untuk membela Nabi daripada dihina. Bagi orang kafir yang tak kenal, bila dia baca, rupanya macam ni indahnya akhlak dan kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang Islam pula, dia tak tidak semudah-mudah untuk mencela dan menghina apabila ada sahabat dan saudara seagama dia
melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada orang buat sunnah depan dia, orang kawan tu hina pula. Dia tak tahu hak buat macam tu Nabi. Saya pernah satu kali bila kita iktidal tu lama sikit. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Lepas tu baca lagi doa-doa yang Nabi baca. Dan memang iktidal jadi lama lah sebab kita nak habiskan doa yang Nabi baca tu. Maka ada orang kata, oh batal semayang ustaz ni. Sebab apa? Sebab dia iktidal lama. Jadi saya katakan, kalaulah solat saya batal sebab iktidal lama, maka yang patut kamu kata ialah Nabi dululah. Sebab Nabi, saya buat ni sebab saya baca doa yang Nabi baca. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dan ada yang doa Nabi baca mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi doa ni Nabi baca. Jadi ada orang jadi benci, musuh kepada amal sunnah kerana dia tak tahu benda ni sunnah. Jadi kewajipan kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah untuk menjadi duta-duta Rasulullah yang saya sebut tadi. Memperkenalkan kepada masyarakat inilah yang Nabi buat. Supaya kita membela sunnah daripada dihina oleh orang-orang yang tidak mengenali akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau semayang cara Nabi, jangan sampai orang hina. Dia tak tahu Nabi buat, lalu dia hina Nabi. Orang kafir sama telah lagi lah. Orang kafir memang dia tak beriman dengan Nabi, lalu dia hina Nabi. Ni memang kita pun membela Nabi, kita perkenalkan Nabi kita ni macam mana. Tapi yang kita paling sedih, andai orang Islam sendiri, kerana jahilnya dia dengan sunnah Nabi dia, bila ada orang hidupkan sunnah, dia hina pula orang tu. Seolah-olah dia menghina amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penulis ni kata dia tulis buku ni untuk membela Nabi. Dan kita juga kata kita baca buku ni untuk kita membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi membela kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajipan beragama bagi setiap umat Islam sampailah kehormatan itu dapat dikembalikan. So, kalau orang tanya kita Nabi ni macam mana, kita kata sayang Nabi ni dengan sunnah dia. Sayang Nabi dengan sunnah dia lah. Jangan sampai orang makan dengan tangan kanan, kita larang dengan tangan kiri, dia kata koloklah kamu ni. Takkanlah makan dengan tangan kiri pun tak boleh. Makan je lah, satu gerpu, satu sudu. Dia tak tahu bahawa Nabi mencela orang makan dengan tangan kiri. Bahkan bukan cela yang biasa-biasa. Nabi kata, fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri, sebab yang makan tangan kiri ni syaitan. So bila kita paksa, bukan paksalah, kita galakkan orang makan tangan kanan, jangan pula seorang tu memperlekehkan lah makan tangan kanan dia bising. Jangan sampai kita takut kita menghina sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pakai seluar senting. Seluar senting ni seluar atas pada buku lali. Seluar dia pendek sampai buku lali. Dia tak lepas buku lali. Mari pihak tak kenal sunnah ni, dia kata apa? Dia kata apa pakai seluar macam tak cukup kain, seluar singkat macam-macam lah dia kata. Dia tak tahu bahawa dalam hadis Nabi SAW ni pakaian Nabi tidak lepas daripada buku lali. Dan kebanyakan waktu Nabi pakai separuh lutut seluar Nabi SAW. Jadi jangan sampai dia menghina orang. Kalau dia tak nak ikut tu satu hal. Tapi bila orang pakai seluar singkat, dia pun menggelarkan dengan gelaran yang tidak sopan, seolah-olah dia menghina amalan perbuatan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita belajar. Kena belajar sunnah Nabi kita ni, Nabi buat macam mana, akidah Nabi macam mana, keimanan Nabi macam mana,
disiplin ilmu Nabi tu macam mana, amalan-amalan yang Nabi lakukan tu macam mana, supaya kita kenal Nabi kita dan kita tidak menghina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. So ini penulis kita kata pertama dia tulis buku ni untuk menjadi pembela kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sayang kepada Nabi adalah orang yang paling faham tentang perbuatan Nabi. Yang kedua, sebab dia buat buku ni kerana orang Islam sendiri banyak tak tahu Nabi dia buat macam mana. Ditinggalkan sunnah-sunnah ni. Dia tak tahu Nabi dia dulu buat macam mana. Sehingga dia menganggap apa yang dia buat dalam hidup ni asal baik boleh berlaku. Sedangkan dalam agama kita, buat baik ni bukan asal baik. Buat baik ni mesti dengan mengikuti petunjuk dan arahan dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perintah dari Allah Azza wa Jalla melalui wahyu yang Allah Taala sampaikan. Dan kita juga mesti kembali kepada sunnah supaya kita menghidupkan sunnah dan diamalkan oleh zuriat keturunan kita juga nanti. Okey, jadi dua faktor membela sunnah Nabi dan juga faktor memperkenalkan amalan-amalan ini kepada umat, kepada masyarakat supaya mereka tahu bahawa yang dilakukan demikian dan demikian itu kalau betul dengan kaedah dan cara, dia sama dengan yang telah diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan kadang-kadang ada orang bila dia tak tahu sunnah, banyak sangat sunnah-sunnah yang terluput dalam kehidupan dia. Padahal mungkin sunnah-sunnah tu kecil je. Contohlah kita kata apa? Zikir bangun tidur. Contohnya ambil air, masuk air dalam hidung. Berapa ramai je orang hari ni ambil air semayang, dia masuk air dalam hidung dia. Sedang itu sunnah. Telah luput daripada dia. Kalau 5 kali sehari ambil wudu, setiap kali dia masuk air dalam hidung, dia dapat pahala banyak. Dan setiap kali dia tak ambil air masuk dalam hidung, dia miss sunnah tersebut. Berapa ramai orang yang bila ambil wuduk, dia basuh depan saja. Padahal kalau dia panjangkan sikit je lagi sampai ke belakang, dia dapat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan kita baca ni nak suruh kita ni tak luput lah, tak miss. Daripada kita masuk tandas, masuk juga. Kalau tak baca doa pun masuk juga tandas. Tapi kalau dia masuk kaki kiri, dia dapat sunnah. Kalau dia masuk kaki kanan, dia tak dapat sunnah. Jadi kita mesti kembali kepada sunnah ni untuk kita tahu, oh, rupa-rupanya macam ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat dulu. Jadi bila kita buat ni dan kita perkenalkan ni supaya jadi semangat lah, dia kata. Ramai orang hari ni dia ada alat nak perang tapi dia tak pergi perang. Dia tahu benda ni sunat tapi dia tak nak buat. Saya ada seorang imam yang saya pernah tegur dia. Duduk gini tak ngantuk sikit kot. Saya pernah tegur dia. Imam ni dia pas semayang dia baca Al-Fatihah. Ayat kursi dia tak baca. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar pun dia tak baca. Dia akan baca zikir la ilaha illallah apa semua sampai Al-Fatihah, lepas tu dia doa tu. Jadi bila saya kata kepada dia, kenapa tak baca ayat kursi?
Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang baca ayat kursi setiap kali selepas solat fardu, di solat berjamaah, lepas tu dia baca ayat kursi, tidak ada yang menghalangnya masuk syurga melainkan mati. Hadis kata macam tu. Tidak akan menghalang, tidak ada yang menghalang dia masuk syurga melainkan mati. So kita bagi tahu kepada sahabat ni, hadis Nabi macam ni. Kata tapi ada sebahagian daripada umat ni bila dengar Nabi kata macam tu, dia tak rasa nak ikut Nabi dia. Sehingga dia berpada dengan apa yang dia dah buat lama-lama dulu, dia tak rasa. Orang ni kita kata dia ada ilmu, tapi dia tak nak tonjolkan, amalkan sunnah tu. Jadi kita ambil kesempatan ni, hari ni kita nak belajar, bukan sekadar nak belajar, tapi kita nak belajar, nak amalkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nak ada senjata tapi tak guna. Jadi biar kita ni kata kita belajar sikit, kita buat. Kita belajar sikit, kita buat. Insya-Allah. Kita pun tak nak sampai sekadar kita belajar saja. Kalau boleh lah. Kalau boleh, kalau mampulah, insya-Allah lah. Kita harap mampulah kot. Bila kita belajar ni, amalan sunnah ni kita kena buat. Bukan sekadar amalan sunnah yang mudah, tapi amalan sunnah yang payah. Saya kadang-kadang kita teringat orang kita ni dia ambil jalan mudah. Dia kata dia ni ikut sunnah. Ikut sunnah apa? Ikut sunnah pada tidak buat macam tu, tidak buat macam ni, tidak buat bid'ah, semua yang dia pun tinggalkan semua yang tidak. Tapi dia lupa bahawa sunnah ni bukan sekadar meninggalkan, tapi sunnah ni pada mengamalkan. Nak mengamalkan apa yang dia tahu, yang tu yang baru sunnah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita untuk tu. Kita tak nak orang yang belajar sunnah banyak tapi dalam bab amalan tak berapa sunnah. Amai ngaji sunnah jangan kira lah, tapi kat Masya Allah, tengok kepada family, tengok kepada pakaian, tengok kepada apa tu, macam-macam lah, jauh dia daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu. Sahabat-sahabat dulu dia apa tu, sahabat-sahabat dulu dia akan belajar sikit, kemudian dia amal dulu, kemudian dia belajar, kemudian dia amal. Okey. Dan perkara ni disebut juga oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Dia menyaksikan banyak orang yang bergiat dalam meriwayatkan hadis dan menghafal. Orang ni duk belajar hadis, hafal hadis, tapi mereka sedikit beramal. Lalu beliau menulis sebuah buku yang sangat berharga yang berjudul Al-Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Tuntunan ilmu itu adalah amalan. Ilmu menuntut amal. Maknanya kita kena, bila tahu, kita belajar, kita baca, kita amal juga apa yang kita tahu. Ini contoh yang terbaik. Okay. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ni diberi taufik oleh Allah untuk belajar apa yang Nabi ajar, untuk tahu apa yang Nabi ajar, dan yang kedua untuk mengikuti amalan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah cita-cita kitanya. Dan cita-cita kita supaya kita mati di atas sunnah ni, dan cita-cita kita juga kita akan bangkit di hari akhirat bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salafus soleh dulu, kalau dia ni ikut Nabi macam mana, dia semangat dia macam mana dalam mengikuti sunnah Nabi. Nabi ni besar, agung. Ada orang dia tanya, kalau mau jumpa Nabi ni macam mana nak kata kepada dia?
Orang yang beriman dengan Nabi dia tak terucap. Aku nak cakap macam mana sebab Nabi ni terlalu indah. Amalan-amalan dia hebat. Jadi sahabat-sahabat sangat suka mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana semangat mereka dalam mencintai dan mencontohi sunnah? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nu'man bin Salim dari Amr bin Aus radhiyallahu anhuma, dia kata, dia menceritakan kepadaku Ambasah bin Abi Sufyan berkata, aku mendengar Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bangun, yang salat 12 rakaat pada satu hari satu malam, maka dia akan dibangunkan untuknya rakaat dengan rakaat itu sebuah rumah di syurga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sebut macam tu, Ummu Habibah kata apa? Sejak aku dengar hadis tu, aku tak pernah tinggal pun 12 rakaat satu hari semalam. Semangatnya dia, bila dia tahu Nabi buat, dia nak buat. Bila tahu Nabi buat, dia nak buat. Yang ni semangat ni yang kita nak. Kalau tahu Nabi macam ni, kita nak buat macam ni. Kalau Nabi tahu macam ni, kalau Nabi tahu Nabi tinggalkan, kita pun tak nak buat. Sebab kita nak menyamakan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada sahabat ni, bila dia dengar je Nabi jaga 12 rakaat satu hari semalam, senantiasa dia dia amalkan, dia salat seperti mana yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kisah ni Ummu Habibah kata, sejak aku dengar hadis aku tak pernah tinggal salat 12 rakaat satu hari semalam. Lemah kita ni. Yang kedua, kesungguhan salaf dalam mengikuti sunnah Nabi. Iaitu apabila sebagai contoh Fatimah sendiri, bila dia dulu, dia ni letih buat kerja rumah. Lepas tu dia dengar ada Nabi bawa rampasan tawanan perang untuk dijadikan hamba, dia pergilah nak minta hamba tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi bila dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta pembantu, Nabi ajar kepada dia, nak tak aku ajar kepada kamu satu amalan yang lebih baik bagi kamu daripada pembantu. Nabi pun ajar bila nak tidur, baca ayat kursi, baca 3 qul tu, baca ayat kursi amanah Rasul tu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ajar kepada dia baca zikir tersebut waktu dia nak tidur. Lebih baik daripada pembantu yang ada di rumah dia. Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, sejak aku dengar Nabi ajar macam tu, aku tak pernah tinggal. Ni kesungguhan sahabat dengan sunnah ni. Sejak tahu tak pernah tinggal. Kita ni kadang-kadang lupa. Hak dalam bajadah ni lupa dah banyak dah ni. Jadi sebab tu kita nak belajar buku ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak amalkan sunnah. Ibnu Umar sebelum dia tahu kelebihan salat jenazah, dia pun kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak semayang jenazah. Sebab salat jenazah ni fardu kifayah. Tapi bila dia dapat hadis yang kata salat jenazah ni sama seperti gunung emas di akhirat nanti pahala dia, dia pun terduduk ditabur biji-biji pasir, alangkah banyaknya pahala kita rugi. Jadi lepas daripada tu, dia senantiasa mengamalkan salat jenazah ni, dia tak akan tinggal lah kalau dia boleh tahu. Sebab ini menunjukkan bahawa mereka bila tahu sunnah Nabi, bersungguh-sungguh nak buat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Jadi ada banyak lagi contohlah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah untuk kita buat apa yang Nabi kita buat. InsyaAllah ada rezeki kita akan sambung perbincangan kita pada minggu hadapan. Minggu hadapan hari Selasa. Baru balik tu saya.
Tapi kita tengoklah nanti insya-Allah kita akan ada PDF untuk sama-sama kita baca. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini saya di IJN, sebenarnya kelas kita kebetulan ayah saya akan buat NGO pagi ni. Dan saya minta semua pakar-pakar doa lah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan NGO pada pagi ni untuk ayahanda saya. Dan saya berhenti awal sikit lah pada pagi ni kerana ni sedang menunggu nak masuk bilik OT. Jadi insya-Allah lah pakar-pakar doa semua, moga-moga Allah bagi permudahkan urusan ayahanda ustaz pada hari ni insya-Allah. Tadi baru ada habis call, kena berhenti awal lah insya-Allah. Allahu taala alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.